Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa at-taslim wa afdhalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا kami semua redha Allah Tuhan kami, wabil Islami dina kami semua redha Islam cara hidup kami, Wabi Muhammadin Rasulah dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kita menggunakan buku Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar radhiyallahu anhu. Kita dah sampai pada muka surat 104, iaitu antara kelebihan Sayyidina Umar adalah dari sudut kepimpinan, sehingga pemerintahan Sayyidina Umar selama 10 tahun. Apa tahun Sayyidina Umar perintah? 10. Sayyidina Umar perintah 10 tahun. Ingat, Nabi perintah berapa tahun? Nabi SAW memerintah di Madinah 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Kemudian Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Kemudian Sayyiduna Umar 10 tahun. Ingat, sehingga pemerintahan Sayyidina Umar digelar sebagai zaman keemasan Khulafa Ar-Rashidun. Khulafa Ar-Rashidun, zaman emas, sebab cemerlang, sangat cemerlang. Dan kepimpinan Sayyidina Umar yang tinggi ini sebelum dia masuk Islam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, dia memang ada bakat. Dia ada bakat. Tak semua orang ada bakat memimpin. Tak perlu berebut dengan kepimpinan. Kalau Allah bagi kelebihan memimpin, mesti kena pimpin. Terutamanya pada zaman manusia tidak amanah. Payah nak cari pemimpin yang amanah. Maka kena ambil jawatan kalau kita seorang yang amanah dan kita diberi kelebihan, ada kelebihan memimpin, seperti Nabi Yusuf AS yang meminta jawatan Menteri Kanan ketika itu di Mesir, iaitu Menteri Perbendaharaan dan Keuangan. Okey, kemudian Sayyidina Umar dalam perang Tabuk, Nabi menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Hadis ni kita baca, pagi ni kita akan baca. Hari tu kita tengok ada hadis tentang ilmu Sayyidina Umar. Hadis Nabi sebut kelebihan alim Sayyidina Umar ni diakui oleh Rasulullah. Kemudian salih Sayyidina Umar pun ada hadisnya tentang pakaian. Nabi mimpi orang berpakaian. Ada yang pakai baju saja, ada yang seluar saja, ada yang bertelanjang, ada yang seluar tapi seluar pendek. Tetapi Sayyidina Umar memakai pakaian yang meleret dan melabuh hingga ke tanah. Bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa tanda pakaian Sayyidina Umar yang melabuh-labuh sampai ke tanah, melabuh belakang?" Nabi kata, "Al-ilm," ilmu. Kemudian apa lagi? Kesalehan Sayyidina Umar sehingga Nabi dalam peristiwa Mi'raj melihat istana besar Sayyidina Umar. Tengok istana besar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak mati lagi. Sayyidina Umar belum meninggal, tapi dah hebat, dah ada istana besar. Dalam perang Tabuk, Nabi perang tu lebih kurang 2 bulan. Hari tu kita dah cerita. Perang terakhir Rasulullah yang paling besar Nabi pimpin. Perang tu 2 bulan. Nabi ada sebut satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uritu ka'anni anzi'u bidalwi bakratin ala qalib. Faja'a Abu Bakr fanaza'a dhanuban aw dhanubain. Fanaza'a naz'an dha'ifan. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaghfiru lah. Thumma ja'a Umar fastaqa fastahalat gharban falam ara abqariyan minan nas yafri fariyahu hatta rawa an-nas wa darabu al-'atan." Nabi sebut tentang kelebihan Sayyidina Umar dalam kepimpinan. Dia akan jadi seorang pemimpin besar yang hebat. Abdullah bin Umar menyatakan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ketika mana aku tidur, aku melihat diri aku. Uritu, aku melihat." Nabi nampak dia sendiri sedang menarik air dari sebuah telaga menggunakan baldi. Nabi keluar air yang banyak daripada baldi. Lepas Nabi tarik air daripada baldi itu, buat keluar air daripada baldi tersebut, Abu Bakar datang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri. Abu Bakar kata Rasulullah, bila Abu Bakar mai, Abu Bakar buat keluar satu baldi saja. Abu Bakar radhiyallahu anhu buat keluar satu baldi, ataupun paling banyak 2. Tu pun Abu Bakar buat keluar air tu, bila Nabi tengok Abu Bakar buat keluar, susah, tarik berat macam tu, apa semua lambat. Tapi dia boleh bagi minum orang, sama ada 1 atau 2 baldi saja. Sangat lemah, Nabi kata. Nabi sebut sangat lemah. Ada sesuatu dalam pemerintahan Abu Bakar nanti. Sayyidina Abu Bakar tak mampu nak buat dengan cemerlang. Dhanuban atau dhanubain. Fanaza'a dhanuban atau dhanubain. Nabi kata 1 baldi ataupun 2 baldi. Naz'an dha'ifan, maf'ul mutlaq. Dha'if jadi sifah kepada naz'an. Jadi tarik dengan lemah. Kemudian Nabi kata, "Aku melihat Umar." Nampak berapa orang sahabat Nabi lihat? 2 saja. Sebab tu 2 orang ni digelar syaikhan. 2 orang ini digelar syaikhan. Bangun. Dua orang ni digelar syaikhan. Sebab apa? Sebab paling kanan dalam kabinet Rasulullah. Paling kanan, paling berpengaruh, paling tinggi ketakwaan 2 orang ni. Habis Abu Bakar ambil air daripada sebuah telaga dalam keadaan yang susah, tapi boleh orang pakai minum sebagainya. Datang Sayyidina Umar. Nabi kata, "Aku melihat Umar menarik dengan gagah."
melihat Sayyidina Umar menarik dengan gagah. Banyak. Sayyidina Umar bawa turun baldi, bawa keluar ayak, bawa turun baldi, bawa keluar ayak, bawa turun baldi, bawa keluar ayak, bawa turun baldi, bawa keluar ayak. Lebih daripada 5, 6, 7, 8 dengan gagah Nabi kata. Nabi sebut, walam ara abqariyan, aku tidak pernah melihat mana-mana orang yang begitu kuat dan hebat, bijak melakukan tugas ini. Semua orang minum sehingga puas. Dahlah orang minum semua, dan mereka memberi unta-unta mereka pula minum. Dan itu adalah kelebihan pemerintahan Sayyidina Umar yang begitu kuat. Sebab tu zaman Sayyidina Umar ni, bacalah cerita dia, dalam ni tak disebutkan sangat, sikit-sikit saja. Buku ni ringkasan, ringkasan kepada kehidupan Sayyidina Umar. Sebab tu dia sikit, dia 200 muka surat ya. Sikit je buku ni sebut, bacalah luah lagi tentang kehidupan Sayyidina Umar dan pemerintahan dia. Kemudian selepas Rasulullah wafat, Abu Bakar pun wafat, Sayyidina Umar menjadi pemerintah. Dan Sayyidina Umar seorang yang sangat suka dengan kebaikan. Dia dah jadi mertua kepada Rasulullah, dan Sayyidina Umar ingin menjadi menantu kepada Abu Bakar walaupun Abu Bakar dah wafat. Sayyidina Umar nak jadi menantu kepada Abu Bakar. Dengar ni, Sayyidina Umar nak jadi menantu Abu Bakar kan? Macam pelik tak pelik Jadi Sayyidina Umar dia meminang adik Sayyidatuna Aisyah. Meminang adik Sayyidatuna Aisyah, iaitulah Ummu Kulthum. Dia pinang. Sebab apa dia pinang adik Sayyidatuna Aisyah? Untuk menjadi isteri dia, dan dia dapat menjadi ahli keluarga terdekat Sayyidina Abu Bakar. Begitulah para sahabat dulu berlumba-lumba untuk menjadi keluarga dekat orang-orang saleh. Orang dulu salafus saleh berlumba-lumba untuk menjadi keluarga dekat orang-orang saleh yang lain, untuk menjadi keluarga dekat orang-orang saleh yang lain. Sebab tu yang ni dia minang anak ni, anak tok guru ni, dia ni nak berkahwin dengan dia ni, anak tok guru ni, sebagainya. Orang dulu. Dan akan tetapi Ummu Kulthum menolak sebab dia kata dia masih lagi kecil. Dan Sayyidina Umar pun menerimalah tolakan itu. Dia tidak mengapalah. Cuma Sayyidina Umar tanya kenapa tolak pinangan dia kan. Ummu Kulthum bagi tahu bahawa sebab Sayyidina Umar garang. Dan dia kata garang, Sayyidina Umar ni garang, maka orang perempuan tak beranilah dengan Sayyidina Umar ni. Maka dia pun tolaklah pinangan tersebut, maka dia tak kahwinlah dengan. Kemudian cerita terakhir untuk pagi ni iaitu tengok satu kisah sehingga membuatkan Allah buat turun ayat juga. Sebab tu boleh tengoklah berapa puluh ayat Quran turun disebabkan Sayyidina Umar, ataupun ayat-ayat Quran yang turun tepat dengan apa yang difikirkan oleh Sayyidina Umar, sama, ataupun yang dia dah sebut kat Rasulullah. Sayyidina Umar sebut dah kat Nabi. Antaranya ayat ni iaitu, kisah ni menarik cuba tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi masih hidup. Satu hari, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Ra'sul munafiqin, presiden orang munafik. Nabi tahu tak dia munafik? Nabi tahu. Nabi tahu dia ni munafik. Maksudnya ustaz, dia masuk Islam bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul dia. Nama apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan Ubay bin Ka'ab dengan keliru. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi, yang bacaan Qurannya seperti Jibril alaihissalam. Sebutan dia sebiji macam Jibril. Yang tu Ubay bin Ka'ab, kepala munafik di Madinah ketika itu, diketahui oleh semua sahabat. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Benda apa yang dia tak pernah buat ke Nabi, kemuncak yang dia buat ke Nabi ialah dia menyebarkan gosip ataupun berita palsu
Dia share berita palsu Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Berita palsu tu kemuncak yang dia buat. Macam-macam lagi. Akhirnya satu hari dia mati. Ni kepala munafik ni. Dia ada anak nama Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul ada anak nama Abdullah. So anak dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia mukminun muslimun. Anak dia seorang yang baik, hebat. Salah seorang panglima perang. Anak. Ni ramai orang tak tahu. Sama macam Abu Jahal. Abu Jahal manusia yang paling jahat, yang kafir, yang paling jahat ketika Nabi hidup. Abu Jahal. Dia ada anak dia mukmin, anak dia muslim, seorang panglima perang yang hebat. Nama anak dia Ikrimah ibn Abi Jahal. Subhanallah. No? Hak ni pak jahat, anak baik. Bukan jahat biasa-biasa ni, sangat jahat. Ayah Abu Jahal mati dalam keadaan kafir, orang yang paling banyak memusuhi Nabi, Abu Jahal. Tapi anak dia beriman, Ikrimah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin, presiden orang munafik. Bukan ada persatuan pun, saya dah sebut presiden. Tetapi anak dia beriman, nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila ayah dia mati, ayah dia wasiatkan beberapa benda. Nombor satu, nak pakai jubah Nabi ketika kafan. Macam mana ni? Maka bila ayah dia mati, anak dia pergi rumah Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak bagi satu jubah kamu? Ya Rasulullah, boleh tak bagi satu jubah kamu? Aku nak kafankan ayah aku. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tak? Jawapan dia, Nabi bagi. Ni Rasulullah. Tak ada dendam. Tak ada dendam. Kita hari ni berdendam dengan guru sampai buat jahat kat guru tu. Punya tak elok. Hati kita punya tak elok. Sangat kotor. Rasulullah bagi jubah. Sebab apa? Kata para sahabat, Nabi bagi jubah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul tadi sebab dulu waktu Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik ni, waktu dia hidup dulu, dia pernah bagi satu jubah kepada salah seorang bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni satu orang manusia. Baca kitab sirah, tuan-tuan sekalian, baca kitab sirah. Siapa yang rajin di kalangan ustaz-ustaz boleh karang satu buku Kaifa kana wafa'u Rasulillah. Wafa' ni satu sifat membalas budi daripada Nabi. Nabi satu orang manusia. Siapa bagi kat dia pen satu batang, dia mesti akan bagi balik hadiah kepada orang yang bagi tersebut. Dia mesti bagi balik. Rasulullah, kalau dia Arab panggil wafa. Wafa ni satu perangai membalas kebaikan orang lain. Itu sifat wajib Nabi. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul mai bagi jubah. Dulu ayah dia Abdullah bin Ubay bin Salul pernah bagi jubah. Nabi ingat benda tu, Nabi buat keluar salah satu jubah dia, Nabi bagi dekat anak tadi ni. Anak yang baik tadi. Anak dia baik. Nabi pun bagi. Subhanallah. Peliklah perangai Rasulullah ni, sehingga Allah memuji akhlak Nabi ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji perangai Nabi. Wahai Muhammad, akhlak kamu agung. Nah, Allah puji dalam Quran, akhlak kamu agung. Macam mana agung? Ni. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul balik rumah. Bangun. Dia balik rumah, dia kafankan ayah dia. Dia mai pula ada wasiat kedua. Ada wasiat kedua, iaitu ayah dia minta Nabi solatkan. Yang ni lagi susah ni. Ayah
dia minta Nabi semayang jenazah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila anak tadi mai, anak yang bernama Abdullah juga, anak pun nama Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul mai, ya Rasulullah, ayahku minta permintaan terakhir, solatkan jenazah dia. Sahabat yang besar-besar ni dengar. Siapa sahabat yang besar-besar? Abu Bakar, Umar. Ni nak bagi tahu ilham Sayyidina Umar, firasat Sayyidina Umar ni. Dia berdiri depan pintu, dia kata jangan pi ya Rasulullah. Sayyidina Umar, subhanallah, Masya Allah. Dia berdiri depan pintu, dia kata ya Rasulullah jangan pi. Nabi kita tak apa, kita maafkan dia. Ni sifat Rasulullah. Sifat memaafkan, tak berdendam, tak apa ni sifat yang sangat pelik daripada Nabi SAW, yang luar biasa. Nabi kita tak apa, tak payahlah duk ingat apa-apa hak dibuat dulu. Maafkan dia. Sayyidina Umar pun buka jalan. Tengah berjalan Sayyidina Umar tahan lagi. Dan Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tak ingat ke apa yang dia buat kepada negara yang diperintah oleh Nabi, apa yang dia buat kat keluarga Nabi, apa yang dia buat untuk Islam. Semua orang tahu. Dia ni apa yang dia buat kepada Islam, semua orang tahu. Kemudian Nabi kita tak apa, wahai Umar. Sampai di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai di rumah, jenazah dah ada, Nabi pun nak pergi. Sayyidina Umar tarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah jangan. Kali ni Nabi kata, ya Umar, ana Rasulullah. Wahai Umar, aku pesuruh Allah. Allah bagi pilihan kepada aku dua. Rupanya memang ada ayat Quran, Allah memberi pilihan, iaitu sama ada Nabi beristighfar kepada orang munafik sebanyak 70 kali. Nabi beristighfar kepada mereka sebanyak 70 kali. Dua pilihan. Ada dua pilihan. Maka kata Rasulullah waktu tu, Nabi kata, wahai Umar, aku pesuruh Allah. Allah bagi dua pilihan, dan aku memilih untuk beristighfar kepada Allah, untuk Allah Ta'ala ampunkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai macam tu. Punya banyak, tuan-tuan boleh tengok banyak mana kejahatan yang Abdullah bin Ubay bin Salul buat kepada Rasulullah, keluarga Nabi dan umat Islam. Nabi masih lagi memaafkan dia. Ni Rasulullah. Nabi kata, wahai Umar, aku minta Allah Ta'ala ampunkan dia lebih 70 kali. Maka Sayyidina Umar pegang baju Nabi tu, sampai lepas tu Sayyidina Umar pun lepas. Nabi pun solatkan, turun ayat Quran menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wahai Muhammad, kalaupun kamu beristighfar lebih 70 kali, aku tetap tidak ampunkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya tepat turun wahyu sama dengan apa yang ilham kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengok bersih hati Umar. Dahsyat, subhanallah. Tapi bukanlah tiap-tiap kali Nabi begitu kan. Ada berapa ribu keputusan yang Nabi buat. Nabi buat keputusan ribuan kali, semua tepat dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, ribu kali. Macam Sayyidina Umar ni ada berapa puluh kali yang keputusan beliau, firasat beliau bertepatan dengan Allah SWT. Jadi saya tu dulu untuk pagi ni. Kita akan sambung cerita tentang kisah tuduhan kepada Sayyidatuna Aisyah, keluarga Nabi yang dituduh berzina. Macam mana bila ahli keluarga Nabi dituduh ni, apa yang berlaku? Ada penyelesaian daripada 7 petala langit, iaitu daripada Allah SWT. Sekadar itu dulu. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah. Semoga kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada semua umat Islam yang sakit pada hari ini. Berikan hidayah kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.